Assalamualaikum semua. Okey, salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita sambung dengan subtopik 2.2, respirasi sel dan fotosintesis. Okey, jom tengok apa itu maksud respirasi sel dan bagaimana proses fotosintesis. Okey, ini adalah jawapan bagi kerja rumah. Okey, saya minta tolong tandakan ya. Tandakan dengan pen merah. Okey. 32, muka surat 32, 33 dan 34. Okey. Jom kita tengok pada respirasi. Apa maksud respirasi? Okey. Respirasi sebenarnya adalah proses sistem pernafasan. Okey, respirasi terbahagi kepada dua, iaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar adalah pernafasan dan respirasi dalam adalah respirasi sel. Respirasi yang berlaku dalam sel dalam badan kita. Okey, pernafasan merupakan pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya. Manakala respirasi sel pula ialah proses pengoksidaan dan penguraian glukosa yang berlaku dalam hidup yang untuk membebaskan tenaga. Okey, jom kita tengok respirasi sel. Respirasi sel ialah proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Tenaga yang dibebaskan akan digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku dalam badan. Okey, proses respirasi memerlukan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan tenaga dan membebaskan karbon dioksida serta wap air ataupun air lah. Okey, jadi kita boleh simpulkan respirasi sel ni penting. Okey, bila contoh proses penguraian makanan, sebab apa? Bila kita makan, okey, respirasi sel akan berlaku, proses penguraian makanan akan berlaku untuk bebaskan tenaga, dan tenaga itulah yang dibekalkan kepada kita untuk aktiviti harian kita. Okey, dia sangat penting untuk tubuh badan kita. Sebab itu, makanan, minuman akan bekalkan tenaga pada kita. Okey, so proses respirasi sel memerlukan oksigen dan glukosa dan menghasilkan tenaga yang kita akan gunakan, dan dia akan bebaskan karbon dioksida, gas karbon dioksida dan wap air. Okey, glukosa tambah dengan oksigen. Okey, glukosa tu adalah kanji daripada makanan kita lah, gula. Semua tu akan ditukarkan jadi gula, glukosa dalam badan. Okey, glukosa, dan bila campur dengan oksigen, gas oksigen, dia akan hasilkan, akan bebaskan gas karbon dioksida, tambah air dan tenaga. Okey. Tengok fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menghasilkan makanan. Tumbuhan hijau mensintesiskan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan iaitu glukosa kemudiannya disimpan dalam bentuk kanji. Okey, kehadiran kanji dalam daun membuktikan atau menunjukkan kehadiran fotosintesis telah berlaku. Okey, ini contoh. Okey, macam mana berlakunya proses fotosintesis? Sumber utama adalah tenaga cahaya daripada matahari. Okey, dengan tumbuhan akan serap gas karbon dioksida dengan kehadiran klorofil. Okey, nak berlaku proses fotosintesis ni kena ada cahaya matahari, karbon dioksida dengan adanya air, penyerapan air daripada akar, tengok ni. Okey. Kemudian adanya klorofil dengan kehadiran klorofil. Klorofil yang ada dalam daun adalah tujuan dia untuk memerangkap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Kemudian berlakunya proses fotosintesis, dia akan menghasilkan glukosa, okey, dan membebaskan oksigen ke persekitaran. Okey, persamaan perkataan proses fotosintesis. Karbon dioksida tambah air dengan kehadiran tenaga cahaya serta klorofil akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Persamaan ini semua pelajar wajib ingat. Okey, wajib ingat, wajib tahu, wajib ingat. Okey, sebab ini kamu dah belajar dari sekolah rendah lagi kan? Ini akan juga dibawa hingga ke tingkatan 5. Proses ini penting, memang selalu ditanya dalam soalan.
Okey, jika soalan berkaitan dengan proses fotosintesis, persamaan perkataan ini akan ditanya. Jadi, ingat balik, proses fotosintesis berlaku apabila adanya tenaga cahaya, okey, adanya karbon dioksida dan air dengan kehadiran klorofil yang berfungsi untuk merangkap tenaga cahaya, dia akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Okey, glukosa inilah yang bertukar jadi kanji sebagai makanan untuk tumbuhan. Okey, ini adalah perbezaan antara respirasi sel dan fotosintesis. Respirasi sel berlaku dalam mitokondria, manakala fotosintesis berlaku dalam kloroplas. Okey, respirasi sel proses yang membebaskan tenaga. Fotosintesis proses yang menyerap tenaga, diserap tenaga cahaya kan. Okey, respirasi sel menggunakan tenaga kimia dalam makanan. Okey, fotosintesis pula menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Okey, respirasi sel boleh berlaku pada manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Namun, fotosintesis berlaku pada tumbuhan dan sesetengah mikroorganisma yang mempunyai klorofil sahaja. Okey, respirasi sel akan menguraikan glukosa untuk menghasilkan tenaga, manakala fotosintesis akan mensintesiskan glukosa. Okey, respirasi sel dia akan gunakan oksigen dan glukosa untuk hasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Namun, fotosintesis digunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Respirasi sel sentiasa berlaku. Fotosintesis hanya berlaku ketika ada cahaya. Di sini sebenarnya, okey, indahnya kejadian Tuhan ciptakan. Okey, sebab kita saling memerlukan. Ini adalah keseimbangan alam semula jadi. Kalau kita nak berlakunya proses respirasi sel ni, kita memerlukan, contohnya nak bernafas dan sebagainya, kita perlukan oksigen. Okey, dan bebaskan karbon dioksida. Okey, tapi untuk proses fotosintesis, okey, pokok akan gunakan karbon dioksida yang kita bebaskan. Kemudian, akhirnya berlakunya proses fotosintesis, pokok akan bebaskan gas oksigen. So, ini akan berlaku, ini kitar semula jadi yang berlaku dalam hidupan harian kita. Okey, so kita saling memerlukan. Pokok tumbuhan sangat penting. Sebab apa? Pokok tumbuhan dia membekalkan gas oksigen kepada kita untuk kegunaan pernafasan, pembakaran dan sebagainya lah. Okey, supaya alam sekitar lebih seimbang. Okey, semua kena tanam pokok. Jangan mudah-mudah nak bakar pokok, tebang pokok. Okey, so langkah kecil yang kita boleh ambil adalah tanam pokok. Pokok cukup dengan pokok-pokok daun semua tu dah memadai. Okey, tumbuh-tumbuh dalam pasu. Okey, tanam-tanam kecil-kecil, simpan susun atas meja study dalam bilik pun itu dah membantu. Okey, supaya kita rasa segar. Kan? Bila di tempat kawasan hijau kita rasa segar kan? Sebab banyak oksigen yang dibebaskan oleh tumbuhan. Okey, jom tengok seterusnya. Okey, proses respirasi sel dan fotosintesis. Okey, proses respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi lah macam saya sebut tadi. Okey, semasa respirasi sel, gas oksigen diserap dan karbon dioksida disingkirkan. Karbon dioksida yang disingkirkan tadi digunakan semula oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Okey, so fotosintesis bebaskan oksigen. Jadi, dia akan kitar ini akan sentiasa berlaku. Okey, ini adalah kitar semula jadi. Ini tengok. Proses respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi. Tengok ya. Cahaya matahari. Fotosintesis, tumbuhan hasilkan glukosa dan oksigen. Semua organisma menggunakan glukosa dan oksigen semasa respirasi sel. Okey, kemudian bebaskan karbon dioksida dan air. Karbon dioksida dan air tadi digunakan kembali oleh tumbuhan untuk taklah macam kalau tumbuhan diserap air daripada akar lah. Okey, hanya menggunakan gas karbon dioksida yang terbebas.
Okey, so ini kita semula jadi dia saling melengkapi. Okey, setakat ini tentang simple je sebenarnya tentang respirasi sel. Okey, so ingat balik respirasi ada dua, respirasi sel, respirasi luar. Okey, iaitu pernafasan dan respirasi sel tu adalah respirasi yang berlaku proses penghasilan tenaga yang berlaku dalam sel. Okey, untuk tenaga yang dihasil itu adalah menghasilkan tenaga untuk kegunaan kita. Untuk supaya kita boleh melakukan aktiviti, tenaga yang kita gunakan dalam setiap badan kita, setiap inci dalam badan kita ini memerlukan tenaga. Okey, itu so makanan seimbang, minum air yang cukup penting untuk penghasilan tenaga dalam tubuh badan kita. Okey, tugas hari ini salin nota. Nota pun kita tak banyak. Sebenarnya nampak banyak hanya sebab kan banyak gambar rajah kan. Okey, salin nota ikut kesesuaian kamu. Yang mana contohnya bila kamu nak baca balik kamu faham nota tu. Okey, buat cantik-cantik. Saya tak kisah. Nota tu untuk kamu. Lagi sekali saya ulang. Nota itu untuk kamu. Kamu yang nak baca bila kamu nak faham. Pada sesiapa yang rasa nak print slide yang saya berikan ini pun tak ada masalah. Boleh print. Okey, gambar-gambar nak photostat nak lekat ke lagi bagus. Okey, itu effort kamu. Okey, saya cantik kamu buat, cantik kamu dapat, seronok kamu nak baca. Itu dari kamu. Okey, kemudian hari ini kita sambung siapkan modul sains muka surat 35 dan 36. Okey, insya-Allah tak lama lagi sekolah nak buka. Saya tak sabar untuk jumpa kamu semua dan pastikan tiada nota dan latihan yang tertinggal. Kamu cermat untuk diri kamu. Okey, kamu buat yang terbaik untuk diri kamu, untuk pemahaman kamu. Okey, jika ada sebarang soalan, boleh tanya saya. Okey? Okey, Assalamualaikum. Bye.